hukumnya sebahagian daripada masyarakat Islam di Malaysia ini menanam padi. Kalau tak ada sebahagian masyarakat Islam menanam padi di Malaysia ini, hukumnya jadi jatuh dosa. Semua sekali umat Islam yang akil baligh jatuh dosa. Dosa jawabnya neraka. Jadi saudara-saudari yang dirahmati sekalian, bolehlah kias perkara-perkara lain. Bolehlah kias kepada perkara lain. Oh, jadi di sini baru kita faham. Hukum yang nak kita tegakkan, ibadah yang nak kita wujudkan, matlamat dalam ajaran Islam tu yang nak kita perjuangkan, dia ada hubung dengan kemajuan. Dia ada hubungan dengan kebenaran. Kadang-kadang memerlukan bangunan, kadang-kadang memerlukan tanam-tanaman, kadang-kadang memerlukan perubatan, kadang-kadang memerlukan kepakaran di satu bidang. Jadi di sini baru kita faham kemajuan yang muncul di tengah masyarakat Islam ini merupakan buah kerana umat Islam itu menegakkan hukum. Atau dengan kata-kata yang lain, kemajuan yang muncul di tengah masyarakat Islam, sama ada di bidang kesihatan ke, di bidang ekonomi ke, di bidang pembangunan ke, ini merupakan buah yang muncul, buah yang wujud kerana umat Islam itu menegakkan ibadah. Atau dengan kata-kata yang lain, kerana umat Islam itu menegakkan hukum hakam di dalam kehidupannya. Macam buat perigi tadi, satu kemajuan. Mengapa timbul kemajuan buat perigi ataupun buat paip? Oh, kerana perlukan air. Air itu untuk digunakan berwuduk. Berwuduk adalah wajib dengan air. Nampak? Kerana soal wuduk, wujudnya paip, wujudnya perigi, wujudnya kolam. Kecuali kalau ada sumber-sumber jadi macam sungai itu lain. Itu nasib baiklah kalau ada orang kampung tepi sungai atau tepi laut. Kalau tak ada, terpaksa diusahakan. Kerana mewujudkan, kerana nak menegakkan fardu kifayah, terpaksa diwujudkan kedai. Kalau tak sesuai satu kedai itu tak cukup untuk memberi keperluan kepada masyarakat Islam di tempat itu. Kalau diwujudkan dua kedai baru patut, baru padan. Dua melahirkan dua kedai, umpamanya itu perlu kifayah. Kalau tak cukup dua, kena tiga. Tak cukup tiga, kena empat. Kena empat. Tak boleh empat, kena lima. Kalau tak celuh juga, hingga jadi pekan kecil. Jadi seorang lagi, baru kita faham dan sedar. Kemajuan yang timbul di tengah masyarakat Islam, tak kira di bidang ekonomi ke, di bidang kesehatan ke, di bidang pembangunan ke, dan di bidang apa sekalipun, ini merupakan buah-buah yang lahir, buah-buah yang timbul kerana umat Islam menegakkan hukum. Atau dengan kata-kata yang lain, kerana umat Islam itu menegakkan ibadah. Jadi kemajuan yang muncul di tengah masyarakat Islam itu ada hubungan dengan menegakkan mentalamat Islam itu sendiri. Ada hubungan dengan menegakkan hukum hakam Islam itu sendiri. Ada hubungannya dengan umat Islam menegakkan ibadah. Jadi kalau begitu, perkara yang kedua yang kita dapat faham pula, perkara yang pertama tadi, kemajuan itu muncul kerana umat Islam menegakkan hukum hakam ataupun menegakkan amal ibadah. Perkara yang kedua yang kita dapat faham dalam soal ini, menunjukkan di antara kemajuan akhirat dengan kemajuan dunia tidak ada perpisahan. Atau dengan kata-kata yang lain, ibadah dengan kemajuan dunia tidak ada perpisahan. Itu yang dikatakan dunia, itu juga dikatakan akhirat. Itu juga dikatakan ibadah, itu juga dikatakan kemajuan. Macam seorang membangunkan kedai itu tadi, itu juga kemajuan dunia. Ya, kedai itu dia dapat untung.
Itulah kemajuan dunia. Kedai itu dah merupakan kemajuan dunia. Dan itu juga kemajuan akhirat. Kenapa? Dia membangunkan tadi kerana nak menegakkan fardu kifayah, dah dapat pahala pula. Pahala itu dah kemajuan akhirat. Jadi membangunkan kedai dah merupakan dua kemajuan. Itu juga kemajuan dunia, itu juga kemajuan akhirat. Itu juga ibadah, itu juga kemajuan dunia. Tak ada terpisah. Macam membangunkan hospital untuk keperluan masyarakat Islam. Hai, hospital tu bangunan dan bermacam-macam alat lagi. Itu kemajuan. Itu merupakan dunia. Dan itu juga merupakan akhirat. Kenapa? Hospital diwujudkan kerana nak menegakkan fardu kifayah. Fardu kifayah tu dah akhirat lah. Akhirat itu arti pembangunan syurga. Jadi baru kita faham pembangunan dunia dengan akhirat tidak terpisah. Atau dengan katakan lain, ibadah dengan persoalan dunia tidak ada terpisah. Itu dunia, itu akhirat. Kedai itu juga dunia, kedai itu juga ibadah. Perigi itu juga ibadah, perigi itu juga dunia. Hospital itu juga jadi ibadah, hospital itu juga jadi kemajuan dunia. Pembangunan itu juga jadi ibadah, pembangunan itu juga jadi persoalan kemajuan dunia. Jadi kalau begitu, salah sekali lah apa yang diperkatakan oleh masyarakat Islam hari ini. Sama ada orang-orang besar maupun orang kecil, sama ada dalam perbualan ini maupun apa yang ditulis dalam surat khabar. Dunia pun nak, akhirat pun nak. 50% dunia, 50% akhirat. 50-50 lah. Apa maksudnya 50-50 ni? Kan kita dengar selalu orang berkata ataupun orang sebut dalam surat khabar, sama ada orang besar sebut kena orang kecil tak kira lah. Ya. Dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. Biar dah ada perimbangan. 50-50 lah. 50% dunia, 50% akhirat. Mana ada ukuran 50% dunia, 50% akhirat? Kita bangunkan hospital sesuai dengan ajaran Islam. Itu juga dunia, itu juga akhirat. Mana boleh separuh-separuh kan? Kita korek perigi tadi untuk mendapatkan air. Dengan tujuan ada air itu untuk dapat kita berwuduk. Mana boleh kita separuh-separuhkan? Itu juga 100% dunia, itu juga 100% akhirat. Mana boleh di 50-50 kan? Itu sebablah kalau tak faham Islam yang sebut Islam. Lebih baik mengaku kita tak tahu. Ini semua nak cakap Islam. Tak bidang dia pun nak sebut Islam juga. Ini yang berat. Timbul 50-50 dalam ajaran Islam, mana ada? Cuma nak diingatkan, supaya kemajuan dunia itu walau di bidang yang mana dia agar dia jadi ibadah, agar dapat pahala di sisi Allah, jangan lupa mesti menempuh 5 syarat. Jangan lupa mesti menempuh 5 syarat. Saya nak ulang lagi. Setiap kemajuan yang nak kita bangunkan itu, sama ada di bidang ekonomi ke, sama ada di bidang sains dan teknologi ke, sama ada di bidang kesihatan dan lain-lain, supaya pembangunan itu di samping itu merupakan kemajuan dunia, kemudian Allah iktiraf sebagai ibadah, dapat pahala, diberi ganjaran yang besar nanti di syurga. Jangan lupa mesti menempuh 5 syarat. Apa itu 5 syarat? Yang pertama, niat mesti betul. Yang kedua, perkara yang kita buat itu nyata dibenarkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, pelaksanaannya mesti betul. Yang keempat, jangan tertinggal ibadah yang asas. Tahukah saudara-saudari apa itu ibadah yang asas? Ibadah yang asas, ibadah yang pokok dalam ajaran Islam, itulah yang sampai tertinggal semayang, yang sampai tertinggal pengajian fardhu ain, itu ibadah yang asas itu. Yang tertinggal puasa Ramadan, yang tertinggal haji, yang tinggal kita belajar tauhid. Sebab belajar tauhid itu ibadah yang asas itu. Akidah itu perkara yang asas. Jadi syarat yang keempat, jangan sampai tertinggal ibadah yang asas. Yang keempat. Yang kelima, natijahnya mesti betul. Saya nak ulang lagi lah, biar faham betul-betul. Ini katakan kursus. Kursus kalau perlu ulang 2-3 kali, kena ulang 2-3 kali.